Saya Muhammad Abdul Rahman. Ada perkara yang saya ingin sampaikan dan lontarkan persoalan kepada masyarakat di luar sana. Di antaranya, mana ihsannya? Saya diajar oleh JISPH tentang ajaran Islam, tetapi sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang suci. Saya pernah mempercayai setiap bulu dan janggut dari tubuh pemimpin ada keberkatan, dan saya pun berkorban menyerahkan diri dan harta kepada pemimpin dan jemaah. Saya nyatakan lagi, mana ihsannya? Saya dikahwinkan oleh JISPH dengan sesama ahli, tetapi masa untuk saya bersama dan berjumpa dengan isteri perlu keizinan dan restu pemimpin. Saya tidak dibenarkan tinggal sekali. Mana ihsannya? Saya bekerja untuk JISPH, tetapi tidak dibayar gaji dan dicalonkan ke DSP dan sok-sok untuk tempoh 10 tahun lamanya. Hanya makan minum dan tempat tinggal disediakan. Mahkamah Buruh perintahkan JISPH bayar gaji saya. Hingga ke hari ini saya tak terima apa-apa bayaran. Saya tidak dibenarkan memiliki telefon kecuali dengan restu pemimpin. Amat malam, wang sara hidup iaitu beri waktu itu diberikan oleh kerajaan juga perlu diserahkan semuanya kepada pemimpin. Mana ihsannya ketika anak saya mengalami kecederaan hingga menerima jahitan yang dipercayai berpunca dari penjaga rumah amal kebajikan dan di bawah JISPH, tetapi tidak dibenarkan buat laporan apa-apa laporan kepada pihak berwajib kecuali setelah direstui oleh pemimpin. Saya yang mampu buat laporan setelah saya keluar dari JISPH ini berkaitan dengan anak saya sendirian. Kesan trauma anak saya yang dikurung dalam sangkar anjing gara-gara terkencing, hanya terkencing dalam seluar saja oleh penjaga rumah amal kebajikan di bawah JISPH. Saya masih terasa hingga sekarang, walhal anak itu baru hanya berumur 4 tahun. Anak saya waktu itu sudah dikurung di dalam kandang anjing hanya kerana terkencing saja dalam seluar. Mana ihsannya? Sedari anak-anak saya berusia 2 tahun perlu diletakkan di rumah amal kebajikan milik JISPH atas arahan pemimpin, dan saya tidak boleh tinggal sekali dengan anak-anak kerana saya tidak ada kemampuan untuk menyewa rumah. Saya tinggal di asrama lelaki dan isteri di asrama perempuan, duduk berasingan. Saya nyatakan lagi, mana ihsannya? Ketika saya melarikan diri dari JISP buat kali pertama, iaitu pada Januari 2020, saya telah dipujuk rayu dan dihantar bekerja dan ditahan di pusat kuarantin di Pulau Tioman hampir 10 bulan lamanya, dan tidak dibenarkan berhubung dengan dunia luar kecuali dengan restu pemimpin. Saya hanya bebas dari tempat tersebut bila saya insaf dan taubat mengikut kehendak pemimpin. Itu pun hasil daripada restu pemimpin sendiri. Semakin saya melawan, semakin lama saya ditahan. Saya terpaksa mengalah untuk pendekkan masa saya ditahan waktu di Pulau Tioman. Mana ihsannya? Ketika saya tinggalkan JISPH kali kedua pada Oktober 2021, isteri dan anak saya disorokkan oleh pemimpin. Saya berusaha mencari, tapi saya gagal. Saya mencari ke sana kemari, daripada saya dari Johor sampai ke Perak, berulang-alik mencari isteri dan anak saya, tapi mereka sorokkan.
Saya hanya dapat berjumpa dengan isteri saya semula 2 bulan setelah itu. Dengan isteri saya dipaksa firekan. Saya dapat berjumpa dengan isteri saya semula pada 2 bulan setelah saya keluar daripada JSPH, kerana isteri saya dipaksa firekan perceraian fasad dan diwakili oleh peguam JSPH yang sememangnya tersedia atas alasan saya culas bayar nafkah. Itu kebiasaan mereka akan lakukan kepada mereka yang akan berani keluar daripada JSPH sendiri. Saya nyatakan sini kepada isteri saya masih sayangkan isteri saya dan saya nak hidup sebagai sebuah keluarga bersama anak-anak. Itu dah hasrat saya lah. Kalau perlu kembali kepada saya, dan saya menerima dengan hati yang terbuka. Saya nyatakan lagi mana ihsannya. Semenjak Oktober 2021, saya tidak dapat berjumpa, bermalam dengan anak saya, hingga berlaluan 3 tahun kerana tidak dibenarkan oleh pemimpin JSPH. Saya langsung tak dapat jumpa anak saya selama 3 tahun. 3 tahun saya tak dapat jumpa. Setelah itu saya hanya dapat bertemu semula tanpa sekatan setelah anak saya diselamatkan dalam Ops Global. Setelah itu baru saya dapat bertemu dengan anak saya. Saya nyatakan lagi mana ihsannya. Bila mana saya lihat anak saya dalam satu video yang dilontar, itulah anak saya di sekolah milik JSPH tanpa belas kasihan. Meskipun pelakunya telah dijatuhkan hukuman, anak saya masih trauma dengan peristiwa hitam tersebut hingga ke hari ini. Dan seterusnya, soalan saya kepada ahli lembaga pengarah, pimpinan ahli-ahli GISPH, peguam-peguam GISPH dan masyarakat yang simpati dengan GISPH, di mana ihsannya GISPH dalam kehidupan saya selama tempoh 10 tahun saya lalui, 10 tahun yang lalu. Jadi itu sekian.